Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Amirah Syasha dalam 15 minit MMTV edisi 11 Januari 2023. Datuk Seri Bung Mukhtaradin sah digugurkan daripada Kabinet Negeri Sabah selepas senarai jemaah Kabinet baharu diumumkan awal pagi tadi. Senarai Menteri Kabinet Sabah baharu menyaksikan Datuk Seri Haji Jinur kekal memegang jawatan Ketua Menteri namun melepaskan jawatan Menteri Keuangan Negeri kepada Datuk Seri Masidi Manjun. Rombakan tersebut menyaksikan Datuk Seri Dr. Jeffrey G. Kitingan memegang jawatan Timbalan Ketua Menteri 1 merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan. Turut dilantik Timbalan Ketua Menteri 2, Datuk Seri Dr. Joachim Gunsalam yang kini memegang portfolio sebagai Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, termasuk Timbalan Ketua Menteri 3, Datuk Shah Helmi Yahya sebagai Menteri Kerja Raya. Dalam pada itu, 3 adun yang dilantik Menteri baharu iaitu Datuk Christina Liu, Datuk James Ratib dan Pung Jinze turut mengangkat sumpah jawatan masing-masing di hadapan Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Juhar Mahiruddin. Selain Haji G, portfolio lain yang dikekalkan ialah Timbalan Ketua Menteri 1 merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan, Datuk Seri Jeffrey Kitingan, Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Jahid Jahim dan Menteri Belia dan Sukan, Datuk Elron Angin. Tidak terhenti di situ, Bung Mukhtar yang juga Ketua UMNO Sabah dalam satu kenyataan tidak mengiktiraf pelantikan adun daripada UMNO yang membarisi Kabinet baharu. Jelas beliau, UMNO Sabah langsung tidak memberi cadangan untuk 2 adun terbabit dilantik menganggotai Kabinet Pimpinan Haji G selain menolak kerjasama bersama Gabungan Rakyat Sabah, GRS. Senario berkenaan sekaligus memberi isyarat bahawa Haji G tidak boleh mendakwa lantikan mereka mewakili UMNO Barisan Nasional BN, melainkan 2 adun berkenaan dilantik atas kapasiti peribadi. Kerajaan memberi jaminan bahawa tiada cukai baharu dan tidak memperkenalkan semula cukai barangan dan perkhidmatan GST dalam usaha meningkatkan pendapatan kerajaan terutama ketika mendepani cabaran ekonomi global serta pasca COVID-19. Timbalan Menteri Keuangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, sebaliknya kerajaan akan memperkemas kaedah kutipan cukai sedia ada selain mengekang tindakan ketirisan dan jenayah yang boleh menjejaskan pendapatan negara seperti penyeludupan. Jelas beliau, kerajaan juga mampu memperoleh pertambahan pendapatan sebanyak 3 hingga 5 bilion ringgit sekiranya aktiviti penyeludupan rokok dan pelarian cukai rokok diketatkan dalam segenap aspek penguatkuasaan. Ujarnya, selain penguatkuasaan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia, JKDM, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN juga perlu memainkan peranan untuk melaksanakan perundingan dengan sektor swasta untuk memperkasa cukai sedia ada. Kekalahan dalam pilihan raya umum ke-15, pemilihan parti dan pembentukan kerajaan perpaduan dijangka menghangatkan Perhimpunan Agung UMNO 2022 yang membuka tirai bermula malam hari ini. PAU 2022 yang dijangka dihadiri 5,523 perwakilan UMNO dari seluruh negara itu merupakan perhimpunan pertama selepas UMNO menyertai kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kekalahan kali kedua dalam PRU yang menyaksikan BN hanya menguasai 30 kerusi parlimen. Berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur, WTC, sehingga Sabtu nanti, perhimpunan dijangka mencatat sejarah tersendiri apabila taklimat Presiden diwujudkan kembali. Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, taklimat Presiden tertutup itu akan dihadiri oleh lebih 2,000 perwakilan dan pimpinan Dewan Merdeka. Selain itu, PAU 2022 turut menjadi atur cara penting bagi meminda 2 usul perlembagaan UMNO. Tirai perhimpunan bermula dengan perasmian Perhimpunan Agung Wanita, Pemuda dan Puteri oleh Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan, tepat pada pukul 8 malam ini, Dewan Merdeka. Jika saya atau sekutu saya menang jawatan Presiden, kami akan berikan sokongan kepada Anwar. Itu kata-kata yang dilontarkan oleh Khairi Jamaluddin ketika berucap pada sebuah forum di Singapura yang turut dihadiri oleh Menteri Pengangkutan
Anthony Loke. Khairi turut menambah bahawa dirinya tidak menyokong kaedah pintu belakang kerana mahu kerajaan Anwar terus kekal dan stabil sepanjang pemerintahan mereka. Ujarnya lagi, pemilihan UMNO yang akan datang amat penting bagi membawa perubahan parti tersebut selain memastikan parti tersebut kekal relevan di mata rakyat. Khairi merupakan antara nama yang disebut bakal dicalonkan bagi jawatan Presiden UMNO setelah beliau dilihat tidak bersependapat dengan Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Sebuah gudang pakaian jenama Elrah eksklusif di Jalan Kepong Batu 6 1/2 dilaporkan terbakar pada awal pagi tadi. Pemilik gudang Syed Ahmad Syed Halim atau lebih dikenali sebagai Sas Syed menulis di laman sosial Instagram miliknya, ini merupakan kebakaran kali kedua selepas kejadian pertama berlaku 4 hari lepas. Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan PBK2 Muhammad Nuzi Mohamed berkata, Pusat Gerakan Operasi Kuala Lumpur menerima panggilan kecemasan berhubung insiden tersebut pada pukul 4.41 pagi tadi. Menurutnya, kemusnahan tersebut dianggarkan hampir 30%, manakala seorang lelaki yang belum dipastikan identitinya dilaporkan mengalami sesak nafas. Namun telah diberikan rawatan oleh pasukan perubatan daripada Hospital Selayang. Punca kejadian masih lagi dalam siasatan. 7 buah kenderaan termasuk bas pekerja dan van kilang disita dalam operasi penguatkuasaan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pulau Pinang di sekitar kawasan perindustrian Batu Kawan dan Bandar Kasia semalam. Menurut JPJ Pulau Pinang, operasi penguatkuasaan itu dilakukan secara berfokus terhadap kenderaan perkhidmatan awam KPA dengan tumpuan terhadap bas pekerja yang berfungsi sebagai pengangkutan utama untuk pekerja sektor pengeluaran di kawasan tersebut. Jelasnya, 3 daripada 7 kenderaan yang disita didapati melakukan kesalahan seperti dipandu oleh warga asing, manakala sebuah kenderaan lagi dikesan berstatus lupus dan skrap. Dalam masa sama, seramai 10 warga asing turut ditahan oleh Jabatan Imigresen Negeri yang turut serta dalam operasi terbabit. Wilayah Maluku Tenggara Barat dilanda gempa bermagnitud 7.9 dan gegaran tersebut turut dirasai kuat di Kota Tual, Maluku. Ketua Unit Operasi Agensi Pengurusan dan Mitigasi Bencana di daerah Kepulauan Tanimbar, Doni Bilayan berkata, setakat ini tiada lagi kematian yang dicatat atau kecederaan yang dilaporkan. Difahamkan semalam, lebih 2,000 penduduk tempatan melarikan diri selepas kejadian gempa yang mana gegarannya turut dirasai di beberapa wilayah berdekatan, menurut Agensi Cuaca Maluku. Gempa dilaporkan berlaku pada jam 12.47 tengah malam waktu tempatan dengan pusat gempa terletak 148 km dari barat laut daerah Maluku Tenggara Barat, tepatnya di Kepulauan Tanimbar dengan kedalaman 131 km dari dasar laut. 3 gegaran susulan turut direkodkan dan agensi tersebut turut mengeluarkan amaran tsunami di Maluku dan wilayah berdekatan Sulawesi Tenggara. Mengungkap gerbang informasi terkini, maklumat tepat, sahih dan diyakini. Kami sajikan berita dalam dan luar negara. Kupasan berita merempas dimensi tanpa sempadan. Bukan itu sahaja, berita eksklusif dan inklusif juga menjadi keutamaan kami. Kami hidangkan suatu perspektif berbeza untuk membuka mata anda. Info tetap kami berikan tanpa perlu anda cari. Hanya terbaik buat anda. 5 hari seminggu setiap hari pada jam 6.45 petang.
Tak perlu tunggu berita jam 8. Inilah saluran berita yang lebih pantas. Prasarana Malaysia Berhad mengunjurkan peningkatan purata penumpang harian merentas semua perkhidmatan rel dan basnya daripada 722,000 tahun lepas kepada 1.2 juta pada 2023. Dengan pembukaan penuh transit aliran massa MRT laluan Putrajaya Mac depan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Muhammad Azharuddin Matsah berkata, dianggarkan 100,000 orang akan mendapat manfaat setiap hari pada tahun pertama pembukaan penuh dan permintaan dijangka meningkat tahun ke tahun. Keseluruhan laluan Putrajaya adalah 57.7 km dengan 36 stesen dari Kuasa Damansara ke Putrajaya meliputi kawasan utama berkepadatan tinggi seperti Bandar Seri Damansara, Kepong, Batu, Jalan Sultan Azlan Shah dan beberapa kawasan lain. Pembukaan penuh MRT laluan Putrajaya akan memberi peluang yang lebih baik kepada perniagaan kecil dan pemilik industri seperti yang dilihat melalui sambungan rangkaian transit aliran ringan LRT ke Putra Haik. Tambahnya, prasarana menyasarkan untuk meningkatkan kebolehpercayaan perkhidmatan terutamanya untuk sistem rel dan pengguna pengangkutan awam boleh menjangkakan perjalanan waktu puncak yang lebih baik kerana kekerapan kereta api ditingkatkan ke tahap yang lebih boleh diterima. Permulaan hari pertama kejohanan badminton terbuka Malaysia 2023 telah menyaksikan keputusan mengejutkan apabila beregu wanita nombor 1 negara Pierre Tan dan M. Tina tersingkir seawal pusingan pertama. Pada perlawanan yang berlangsung di Arena Aziata Bukit Jalil petang semalam, juara terbuka Perancis tahun lepas itu akur dengan kekalahan straight set 19-21, 14-21 kepada beregu Bulgaria, Gabriela Stuva dan Stephanie Stuva. Dalam pada itu, Tina menegaskan mereka tidak akan terganggu dengan kekalahan tersebut dan akan mengalihkan sepenuhnya perhatian kepada kejohanan terbuka India yang akan berlangsung pada 17 hingga 22 Januari nanti. Sementara itu, beregu campuran Hu Pangron dan Teo Mei Sing memberi sedikit kelegaan kepada kem badminton negara apabila menang 21-11, 15-21, 21-19 ke atas wakil Jepun Rikyohei Yamashita dan Naru Shinoya. Hajat Malaysia untuk mara ke final Piala Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF terkubur apabila tewas kepada Thailand pada aksi separuh akhir kedua di Stadium Thammasat malam tadi. Selepas menang tipis 1-0 pada perlawanan pertama di Stadium Nasional Bukit Jalil, Sabtu lalu, skuad Gajah Perang yang membawa misi ingin mempertahankan kejuaraan membuktikan mereka lebih layak untuk mara ke final dengan agregat 3-1. Justru kekalahan tersebut, Ketua Jurulatih Kebangsaan Kim Pan Gon memohon maaf kepada seluruh penyokong Malaysia kerana gagal membawa Harimau Malaya ke final Piala AFF. Sementara itu, kemenangan tersebut sekaligus membawa Thailand mara ke final menentang Vietnam di Hanoi pada Jumaat ini dan seterusnya final kedua yang akan berlangsung pada 16 Januari di Stadium Thammasat, Bangkok. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Khamis 12 Januari 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Amirah Shasha. Assalamualaikum dan jumpa lagi.